Assalamualaikum Mi, masih join Mi. Syafiq, masih join. Amri Isya, Yukri Samad, Sugarcane, Muhammad, Sufiar. Wassalam. Assalamualaikum semua, apa khabar? Terima kasih join terima kasih join Sugarcane, terima kasih join. Okey, kita tak payah membazirkan masa Kita cerita tentang beberapa hari ni lah orang soalan-soalan yang orang tanya dengan saya yang special lah. Daripada It's Mazil. Dia bertanya kepada saya, Malaysia tak nak kumpul sukarela ke untuk berjuang ke Palestin? Kalau ada ramai yang nak ke sana. Ini bukan nak cakap apalah. Kalau betul lah dari dulu Malaysia nak hantar, negara Indonesia ke siapa ke nak hantar, dari dulu dah mereka hantar. Bukan sekarang Dari dulu dah boleh hantar. Tapi kenapa tak ada orang nak hantar? Itu je lah. Minta maaf Ini benda ni jangan berita yang saya sampaikan ni, jangan, kebanyakan orang emosional. Dia menganggap berita saya ni kadang-kadang macam negatif. Terima kasih Syukri. Emosional sampai dia ingat saya ni pro Israel pula. Bukan. Saya buat berita. Cerita apa yang terjadi dekat medan perang, taktikal perang, apa yang senjata mereka gunakan. Ini adalah untuk pengajaran untuk macam kita ni orang awam. Jadi kalau satu hari nantilah, macam kalau Malaysia berperang, diserang, jadi kita ni orang awam, kita akan tahu macam mana kita nak menghadapi saat-saat yang macam itu. Jadi daripada sekarang ni lah saya mulakan. Kerana tak ada orang pun mulakan untuk orang-orang awam. Bukan daripada orang awam Tak ada orang buat. Jadi saya cuba bercerita dengan orang semua apa yang terjadi di barisan hadapan dan macam apa yang mereka rasakan, dan begitulah yang akan kita rasakan satu hari nanti. Kerana ini adalah perang moden. Perang moden, apa senjata yang mereka gunakan. Inilah yang saya cuba beritahu. Ini berita. Sebab tu kadang-kadang bila saya cerita kelemahan dia ni, orang anggap macam saya ni pro Israel lah. Tidak. Channel yang saya ikut ni bukan pro Israel, bukan pro US, bukan. Mereka cerita semua sekali. Walaupun Rusia pun saya kadang-kadang kata ada kelemahan mereka. Saya pernah cerita kelemahan Rusia. Okey. Daripada Hang Kebun. Dia kata komen, Syria ke yang bantu Palestin bang? Saya dah katakan yang Syria tidak bantu Palestin kerana Rusia dah warning dia. Bagi tahu kau jangan bantu Palestin. Pasal kalau kau bantu Palestin, aku tak akan bantu kau dekat Syria. Jadi Syria kalau boleh tak nak perang ni berpanjang. Tapi Masya Allah, saya pun tak tahu betul tak betul. Kadyrov berjumpa dengan Putin dan meminta kebenaran untuk menghantar askar Chechen di Palestin. Masya Allah. Putin ada strategi dia sendiri. Putin ada strategi dia sendiri. Hanya dia sahaja yang boleh settlekan masalah ni. Kerana Israel pun menghormati Rusia. Kerana walaupun yang saya ceritakan 10 bulan lepas, Amerika datang ke Israel mengambil semua kebanyakan 155
Shell, masih ke ni 155 Shell untuk dihantar ke Ukraine. Tapi Amerika juga meminta tank Israel, tapi Israel tak benarkan tank dia dihantar ke Ukraine. Jadi kita tahu sekarang yang Israel pun menghormati Rusia, dan hanya Rusia sahaja yang boleh memberhentikan perang ini. Okey. Daripada daripada Fazil Shukri, dia berkata, bro, isu Taliban tu macam mana ya? Dah lepas ke mereka nak rantas Iran, Iraq, Jordan tu? Sebab Jordan tak bagi green light untuk Taliban. Lepas tu saya jawab pula, Taliban tu kuda US. Dia cakap tak logik. Banyak kali dalam video saya katakan yang apabila mereka keluar daripada Afghanistan masa Rusia menyerang Ukraine, semua senjata yang diberikan, tak silap saya 1-2 hari ni saya ada beritahu dalam dekat 60 ke 80 bilion senjata yang ditinggalkan oleh US di Afghanistan. Peluru berpandu ke apa ke, semua ada. Jadi dia bagi free lah dekat Afghanistan. Tapi Afghanistan nak kena dengar cakap US. Kena ikut apa kata US, sampaikan mereka menghantar askar ke Ukraine. Sampai ada askarnya yang tak dibayar gaji, sebab tu mereka kurang hantar. Macam mana tu? Sebab tu saya cakap Afghanistan sekarang adalah kuda US. Jadi kemungkinan kalau dia nak langgar dia punya tuan, bolehlah dia hantar askar dia dekat apa, Palestin, dekat ni Gaza. Kalau dia nak langgar. Tapi dia pun ada juga rasa saya lihat dia macam ada nak langgar. Kerana dia pun nak kemajuan juga. Dia pun cemburu juga. Negara-negara Arab sekarang kebanyakan semua dah join BRICS. Jadi pun dia pun cemburu juga. Jadi dia nak, kalau boleh, kemungkinan insya-Allah mungkin Allah bukakan hati dia, mana kita tahu. Kita mana tahu. Biasalah macam ni selalu Amerika ni memang selalu kena cocok dia pisau daripada belakang. Selalu dia kena macam ni Amerika. Memang kita nampak daripada dulu. Okey. Daripada swing berperang di dalam Gaza akan memberikan kelebihan kepada Hamas, dan Hamas boleh mengheret perang sekurang-kurangnya 2 hingga 4 bulan ke hadapan. Ini akan membuat tekanan bagi Israel. Memang Hamas memang nak perang ini berpanjangan. Tapi kalau panjang sangat pun bahaya juga. Seperti kita lihat perang di Bakhmut dekat Ukraine tu. Banyak bangunan tinggi-tinggi, tempat askar-askar Ukraine bertahan. Askar Ukraine bertahan daripada 2014. Saya ingatkan lagi 2014 askar Amerika menyediakan Bakhmut ni untuk, awak imagine Bakhmut ni dengan Gaza ni lebih kurang sama dia punya geologi dia, bangunan-bangunan yang tinggi ni lebih kurang sama. Okey, lebih kurang sama. Taktikal mereka,
ada lubang bawah tanah, apa semua lebih kurang sama. Mungkin Bakhmut ni lagi besar sedikit lah daripada Gaza, saya rasa. Bakhmut ni. Dan jadi, masa di Bakhmut tu, askar Ukraine dikepung oleh askar Rusia. Dan Bakhmut ni disediakan oleh oleh Amerika daripada 2014. Mereka berikan semua segala-galanya dekat Bakhmut ni. Sampaikan Amerika kata, kalaulah satu Ukraine kalah, Bakhmut tidak akan kalah kepada Rusia. Sampai macam tu daripada 2014 mereka menyediakan Bakhmut ni. Okey. Jadi bayangan di Bakhmut ni Rusia hentam semua bangunan bagi runtuh. Semua bangunan bagi runtuh. Sekarang masalah dia di Gaza pula. Rakyat rakyat Palestin masih banyak belum keluar lagi daripada Gaza. Memang duduk dalam tanah tunggu masa saja nak keluar. Memang Mujahidin daripada Mak Janggut, memang ya betul. Tapi sekarang masalah dia, bila setiap kali Rusia menyerang satu-satu kawasan, kan, Rusia akan beri amaran. Okey, sila penduduk-penduduk depan ni, kalau kau nak join dengan Rusia, kau datang masuk kat sini, aku akan bagi kau makanan, rumah, semua aku akan berikan kepada kau, perlindungan. Yang mana tak nak join dengan aku, kau boleh pergi ke sebelah sana, kerana aku nak serang bandar kau. Ini taktikal Rusia, kerana tak nak membunuh orang awam. Tapi yang terjadi di di Palestin ni berbeza dengan rakyat Palestin masih berada lagi di Gaza. Juta tau. Bukan 100-200 juta. Tapi kita tak tahulah. Terima kasih. Baru potong tadi lah style askar sikit. Jadi sekarang rakyat Palestin banyak lagi dekat Gaza ni. Kita haraplah, kita doakanlah mereka keluar cepat sikit. Kerana saya rasa Israel sekarang memang tak nak bagi can lagi dekat Palestin lagi. Dia akan ratakan bandar Gaza ni. Saya rasa dia akan ratakan bandar Gaza ni. Tapi kita doakanlah, kalau betul-betul apa yang saya cakap daripada dulu, yang US kekurangan senjata, US dah kekurangan senjata, kan, dari dulu, kemungkinan insya-Allah lah berpanjanganlah perang ni. Lepas tu kemungkinan negara-negara lain pun akan membantu untuk menyelesaikan masalah ni ke apa ke. Awak tengok PBB, UN tak ada cakap apa-apa, senyap je, buat bodoh je. Kan? Ya, bukan, memang Palestin bukan bangsa penakut, memang. Tapi sekarang ni adalah perang yang betul-betul yang yang betul-betul punya perang. Bukan macam biasa dekat masjid, campak bom begitu, tidak. Ini sekarang keseluruhan. Israel akan serang keseluruhan Gaza. Jadi kalau banyak rakyat Palestin di situ akan mengganggu Hamas untuk buat kerja. Macam mana tu? Betul tak saya cakap? Sebab tu Rusia apabila nak nyerang satu tempat, dia akan bagi tahu. Kerana apa dia tak nak orang biasa ni mengganggu kerja mereka untuk menyerang. Okey. Inilah tadi Ilham Izham, tentera Chechen mungkin sudah bergerak ke Palestin untuk membantu pejuang Hamas. Masya Allah, saya mendoakan Lagipun mereka tidak jauh, mereka dekat Syria sekarang Ramai tentera Chechen dekat Syria menjadi polis di sana Koki, akhirnya kalam rakyat Palestin jadi mangsa pembunuhan secara kejam. Nampak gayanya lah. Pembunuhan secara kejam. Memang. Sebab tu kita jangan terlalu emosional. Kerana ini yang saya nampak.
rakyat Palestin menjadi mangsa pembunuhan secara kejam. Jadi kalaulah perang ini diteruskan, kita rasa Gaza tu, Masya Allah, saya tak dapat cakap apa-apa lah. Tuan, kita akan terkena juga tak bila World War 3 berlaku. Kita akan rasa lah macam sekarang barang-barang harga naik, apa semua naik, ternaik, barang-barang semua. Sebab itulah kita nak kena praktis lah. Standby. Tak harapkan barang import. Kan? Tak harapkan sangat barang import. Kalau boleh produce semua makanan kat dalam negara kita, itu kita nak kena praktis daripada sekarang. Macam mana nak jangan terlalu import barang luar. Itu yang paling bagus. Okey. Ini dah habis. Okey, kita cerita sedikit. Kenapa Shell penting untuk perang ini? Yang 155mm Shell tu kan. Kenapa penting? Shell ni untuk artillery seperti Ukraine pun, apabila mereka kehabisan artillery ni 155 ni, mereka bermasalah. Mereka tak dapat menembak daripada jauh, misil daripada jauh. Dia bukan misil, dia kecil sedikit lah kan, bom daripada jauh. Sebab tu mereka tak dapat buat begitu. Sebab tu mereka sampai terpaksa berjalan kaki sekarang. Mereka terpaksa berjalan kaki kerana ketiadaan 155 Shell tu. Tolong Google. Kalau tak tahu, tolong Google. Pasal ada banyak jenis artillery tapi menggunakan 155 mm tu lah. Tolong Google jadi anda akan tahu. Adakah China, Iran, Rusia? Lepas ni kita ceritakan. Okey, lepas ni kita ceritakan. Israel tidak akan guna nuke walaupun mereka mempunyai senjata nuklear. Mereka tak akan guna kerana mereka tak nak bunuh diri. Kalau dia dah gunakan nuke kat situ, habislah. Habis. Dah tak boleh pakai lah tempat tu. Jadi dia tidak akan gunakan nuke Israel walaupun dia banyak simpanan senjata nuklear. Dan Nikki Haley daripada US berkata, finish them now. Dia berkata kepada Iran. Dia berkata ayat dia ni untuk Iran. Habiskan Iran sekali. Kau ingat Iran bodoh ke apa? Iran bukan bodoh. Iran dah maju. Walaupun berapa lama dia kena sekatan ekonomi. Berapa lama Iran dah kena sekatan ekonomi. Bukan Iran bodoh. Macam mana dia boleh survive Iran? Kita fikir balik berapa lama Iran kena, berapa lama Korea Utara kena. Tapi macam mana mereka boleh survive? Inilah yang Rusia belajar. Macam mana nak survive kalau kena sekatan ekonomi. Tapi sekarang dengan Rusia pula, dengan China punya otak pula, kan? Bila kau dah sekat ekonomi Rusia, sekarang kau sekat ekonomi China, yang sakit macam kau tembak kau punya ibu jari kaki sendiri. Kau tembak ibu jari kaki kau sendiri. Senang cerita, Palestin ni sebenarnya nak memecahkan negara Arab, nak memecahkan kekuatan negara Arab. Sekarang kebanyakan negara Arab dah nak join BRICS. Jadi mereka nak memecahkan. Mereka tak nak negara-negara Arab ni join dengan BRICS. Tapi negara-negara Arab bukan bodoh. Sekarang kau berperang dekat Israel. Memang kita cakap negara Arab macam tak membantu. Sekarang kapal minyak semua parking kat dok, tak nak jalan. Kerana apa? Alasan mereka takut. Takut dibom ke apa ke. Macam Iran kena checking tu leceh kan. Jadi diorang tak nak jalan. Biarlah perang ni berlalu dulu. Kami parking kapal minyak kami, gas kami di dok. Tak nak keluar.
Ini adalah bantuan mereka tanpa disedari. Dan siapa yang sengsara? EU. Dah nak musim sejuk ni, lagi 2 bulan. Lagi sebulan lebih, 2 bulan musim sejuk. Kalau tak ada minyak dengan gas daripada Arab, mampus lah. Bukan senang nak survive musim sejuk. Lagi berapa? Tak sampai. Sekarang dah musim, apa dia pakai, autumn. Dekat Ukraine, musim hujan. Tanah lembut apa semua. Lepas ni terus musim sejuk. Terus Merry Christmas everybody. Nampak? Dah nak dekat. Sebab tu Israel pun tak nak perang ini berpanjangan. Masih Madmi. Tak nak berpanjangan. Masih Angah. Kalau berpanjangan, yang sakit tu, saudara mara dia dekat EU tu, yang sokong dia sekarang. Sebab tu Hamas nak berpanjangan. Teroris tu, itu apa tu? Biasalah mak janggut. Bukan nak, saya tak tahu awak umur berapa, tapi daripada zaman saya kecil dulu mereka kata Islam ni teroris. Awak tak tahu ke yang 9/11 punya kes tu? Daripada situlah terbuka hati saya nak tahu siapa sebenarnya teroris dunia tu. Daripada 9/11, kenapalah Islam ni dikatakan teroris dunia. So daripada situlah hati saya terbuka nak belajar, nak cari penyebab. Sampai sekarang saya dah tahu ini semua adalah propaganda sahaja. Okey. Hurrah Johor. Okey, propaganda dunia sahaja. Nak memburukkan nama Islam, itu sahaja. Okey. Jadi kadang-kadang bila saya cakap sebut ayat tu, jangan ingat saya ni dunia jam 10 suka tengok dulu. Yalah, sekarang punya berita tak macam dulu lah. Ingat tak yang masa mula-mula Afghanistan diserang oleh US. Satu hari tu saya masa tu saya tengok dalam berita TV3 pukul 7 pagi tu. Saya suka tengok berita kan. Jadi Afghanistan, Al-Qaeda ni, dia tangkap askar Amerika, dia sembelih, begitu dia potong pakai pisau. Saya tak pernah. Jadi sekarang ni Hamas menawan berapa banyak orang awam yang ditawan Hamas. Sekarang sama tau dia punya teknik dia tu. Taktik dia sama dengan masa Al-Qaeda dulu. Masa US serang Afghanistan. Memang Israel ni dia punya Perdana Menteri Netanyahu ni pun tengah problem. Banyak kes jenayah. Dia punya ahli-ahli politik dia pun tengah problem. Mungkin 2-3 minggu ni kalau dia tak kena buang kerja, tak tahulah. Aku rasa memang dia kena buang kerja. Lagi satu, Amerika tak suka sangat dengan dia. Tahulah Amerika datang ambil peluru yang dia simpan di Israel. Okey. Dia ambil apa yang peluru dia disimpan di Israel, dia bawa pergi Ukraine. Lepas tu Amerika minta tank daripada Israel. Minta lah kan, dermalah dekat Ukraine. Lepas tu dia cakap dia tak nak. Itu yang membuatkan Amerika marah. Terasa hati. Jadi kemungkinan Netanyahu ni pun tak lama lagi. 3-4 minggu ni mungkin bye-bye. Pasal rakyat Israel pun dah bengang dengan dia. Macam mana benda ni boleh jadi? Macam mana hal ni boleh terjadi? Macam mana intelijen Israel boleh tak tahu? Macam mana Hamas boleh masuk dalam Israel? Boleh masuk dalam camp
Setakat kalau pergi kat bandar-bandar, ambil apa dengan askar-askar, general-general Israel pun kena bawa, kena bogil, kena jalan dekat bandar. Macam mana? Sebab tu Netanyahu ni sekarang dah bengang habis sampai dia cakap peristiwa ini dianggap seperti 9/11 terhadap Israel. 9/11 terhadap Israel, dia katakan sampai macam tu ayat dia, pasal dia dah nak cari desperate nak cari ayat yang paling baik untuk menambat hati rakyat Israel balik. Okey, jadi dia pun desperate juga. Jadi kebanyakan pakar-pakar semua cakap lagi 3-4 minggu lah dia bye-bye, habis. Orang dah tak nak lagi dia jadi Perdana Menteri lagi lah. Okey, pasal dia tak boleh bawa memang dia ni tegas orangnya ni. Saya memang dulu dia pernah jadi Perdana Menteri kan, lepas tu dia berhenti, saya tak kisah lagi lah. Sekali dia jadi balik ni, saya cakap alamak, ni macam ni masalah ni. Mesti ada masalah. Ni lah jadi. Kalau dah sampai Taliban baguslah. Nanti US adalah US akan bagi dia kena macam-macam. Dia nak kena jawab dengan abang dia tu. Memang Hamas memang tengah tunggu Israel masuk 100,000 askar Israel tengah dah standby nak masuk. Israel ada 300,000 askar simpanan. 300,000 askar simpanan. Dan Hamas dekat Gaza ada kemungkinan ada 40,000 askar Hamas dekat dalam Gaza sahaja. Sebab tu Israel dia tak boleh perang terlalu lama. 300,000 je askar kau ada. Kalau semua Arab belasah dia habis sekejap je. Betul tu, daripada ni Mak Janggut masuk ke Hamas kena potong je lah. Biar nanti masuk dalam berita dunia. Dan banyak tebusan yang ditawan oleh Hamas dan mereka akan membunuh setiap kali Israel mengebom Gaza. Bukan hanya rakyat Yahudi saja, malah rakyat US pun yang berbangsa Yahudi dan rakyat Thailand pun ada di sana yang bekerja di sana. Rakyat Thailand pun ada. Dan sekarang Malaysia pun saya dengar tengah cubalah menghubungi Hamas untuk melepaskan rakyat Thailand, pasal Thailand pun minta tolong kan dengan Malaysia, suruh menghubungi Hamas lepaskan pekerja dia. InsyaAllah lah Malaysia boleh tolong benda tu kan, Malaysia dengan Indonesia. InsyaAllah lah. Dan Egypt sampai sekarang dapat duit dari US. Kerana Egypt pernah berperang dengan Israel dan sampai sekarang Egypt masih mendapat duit daripada US. Dan Egypt lah yang memberi amaran kepada kerajaan Netanyahu yang ada ura-ura Hamas akan menyerang Israel. 2-3 kali dia bagi tahu. Tapi Netanyahu buat bodoh, macam tak percaya ke apa ke, kita tak tahu tak percaya ke apa ke. Jadi malam yang mereka menyerang tu, malam yang Hamas menyerang tu, masa tu mereka sedang public holiday kan, tengah public holiday merayakan tu. Jadi pagi tu dia kena serang dengan Hamas. Kebanyakannya semua tengah tidur, sebab tu senang Hamas serang mereka. Dah macam perang dekat Hawaii tu. Perang dekat Hawaii yang Jepun serang Pearl Harbor. Hari Ahad, askar Amerika semua tengah mabuk. Pagi Ahad tu, cuti kan, Jepun datang serang Pearl Harbor. Berapa banyak kapal laut Amerika tenggelam. Pearl Harbor. CEO Simba masih join Masih join CEO Simba, teman lama. Okey, daripada
Macam yang tadi saya cakap, Strait of Hormuz. Strait of Hormuz. Di mana kapal-kapal tanker OPEC tak berani lalu untuk bawa keluar minyak dan gas ke Europe. Ini adalah bantuan negara-negara Islam untuk Palestin. Jangan cakap negara Islam tak bantu. Arab Saudi bodoh. Banyak orang cakap macam tu dalam channel saya. Saya tak nak cakap apa-apa. Apa guna Arab Saudi join dengan BRICS? Apa guna? Jadi dulu punya cerita jangan cerita sekarang. Manusia, negara akan berubah. Manusia dan negara akan berubah. Jadi kita jangan samakan dulu dengan sekarang. Okey, daripada zaman Rasulullah dulu pun dah. Ada orang Islam duduk dekat Mekah tu, ada orang Yahudi, macam-macam bangsa ada dekat Mekah duduk. Rasulullah pun tak cakap apa-apa. Jadi sekarang bila negara Arab ni semua dah makin moden, jadi takkanlah mereka nak buat sampai terlalu keras sangat undang-undang, kan? Kerana mereka pun perlukan pelaburan. Sampai bila mereka nak harapkan minyak? Sampai bila mereka nak harapkan penjualan minyak untuk kekayaan negara mereka? Sampai bila? Sampai bila Malaysia nak harapkan Petronas bagi duit? Sampai bila? Masuk diorang macam tu lah. Perlukan pelancongan semua ini. Rusia tak nak tolong Palestin ke? Hari pertama terjadi perkara ini, Lavrov dah pergi dekat Arab Saudi berbincang. Tapi tak diberitahu apa perbincangan mereka. Okey? Sebab tu abang cakap dengan awak. Okey? Bila hari kedua tu, Lavrov datang ke Arab Saudi berjumpa dengan Putera Salman MBS. Lepas tu hari ketiga berita tentang kapal minyak tak nak lalu. Mereka ada taktik mereka sendiri. Jangan ingat Rusia tak bantu. Jangan ingat Rusia tak bantu. Ini bantuan yang diberi ni daripada awak tak nampak tau. Awak takkan nampak bantuan yang diberi. Sebab itulah channel yang saya ceritakan ni, channel yang saya ikut ni dah 7-8 tahun saya ikut. Jadi cara mereka bercerita ni macam yang saya cerita dengan awak ni, pemikiran mereka. Mereka dah tahu perang Ukraine 7-8 tahun lepas dah. Mereka dah tahu dah perang ni akan terjadi. Ini perang Ukraine. Jadi sebab tu kadang-kadang kita fikir cara logik. Macam awak takkan nampak apa yang negara Arab, kita orang awam, kita takkan nampak apa negara Arab akan bantu. Kita takkan nampak. Pasal kerana awak tak diberitahu. Kerana ini rahsia kerajaan. Jadi ini yang kita bualkan. Ini yang kita bualkan sekarang. Takkan harap aku nak bagi tak nak bagi kapal minyak lalu pasal nak bagi jatuh. Tak ada. Tapi ini taktik-taktik mereka. Embargo minyak sama macam zaman Raja Faizal. Semua ada buat kerja. Hacker semua macam-macam propaganda keluar beberapa hari ni. Semua nak salahkan Rusia dengan Iran sekarang. Dia orang nak attack Iran pula. Negara Arab sudah hebat dah pintar. Negara Arab akan sokong secara 007. Betul lu.
David. Okey. Dan sekarang Gaza tak ada current, tak ada air, tak ada makanan. Ini macam bila masa askar NAZI dikepung di Donbas, tak silap saya, askar NAZI dikepung dekat satu kawasan kilang besar bawah tanah. Yang dikepung di sana dan mereka tak dapat bantuan. Tapi ini kawasan kilang, ini bukan macam Gaza lah. Rusia dah kepung. Sampaikan Putin kata apa? Jangan sampai seekor nyamuk pun terlepas. Itu yang ingat tak, yang General Nazi askar atasan Nazi yang dilepaskan oleh Turki masa tu. Ini yang ditangkap masa tu. Turki lepaskan 5 ekor ni balik. Dah lepaskan dah pula. Kalau abang nak pergi berperang setukur, macam mana abang nak cerita dengan awak? Tak semua orang akan pegang senapang. Tapi insya-Allah lah, kalau untuk Malaysia ni, masya-Allah, bila-bila masa aku sanggup. Kalau lah Malaysia menghadapi. Sekarang ni baik aku duduk kat sini, aku ceritakan untuk awak semua, untuk pelajaran untuk kita. Itu saja. Tak lebih daripada tu. Jadi satu hari nanti taklah macam kita ni teruk sangat sampai Jepun naik basikal serang Malaysia. Kan sampai kita pun tak tahu, tak sadar ke apa ke, mungkin ke apa, kita pun tak tahu masa tu apa terjadi kan. Tapi yang heran tu, basikal tu landing kat mana? Jepun naik basikal daripada negeri mana, negara mana? Itu yang aku tak boleh angkat tu. Padahal dia jiran kita, boleh bagi basikal lalu pula kat tempat dia. Kenapa pula? Kan? Okey. Sekarang ni BRICS, okey? Kita cerita pasal BRICS pula. BRICS menggunakan sekarang 5 mata wang. 5R. Dia panggil 5R. Okey? Minum. Ini hari abang minum air apa? Lemon lah. Nak kuruskan badan lah. BRICS menggunakan 5R. Iaitu Rial Arab Saudi. Kedua, Renminbi China. Ketiga, Indian Rupee. Keempat, Rubel Rusia. Kelima, Rial Iran. 5R BRICS gunakan. Maknanya awak boleh berniaga yang 5 negara besar ni kan. Awak boleh berniaga, boleh dengan semualah. Alhamdulillah. Makin kuatlah BRICS, Masya Allah. Tambah lagi nanti Arab Saudi masuk, banker besar. Duit Malaysia tak pandang. Wah, Malaysia pun ada minyak, babe. Petronas, kereta lomba nombor 1 dunia. Semua orang tahu Petronas, Masya Allah. Jangan cakap duit Malaysia tak pandang. Jangan pandang rendah negara awak. Sampai mereka pun nak jatuhkan Malaysia. Banyak Eropah, EU semua. Minyak kelapa sawit membunuh monyet. Taruhlah kat negara dia banyak-banyak monyet, baru dia tahulah. Bodoh dia orang. Anggur dia orang pun dah tak boleh jual lah pasal monyet makan anggur. Kelapa sawit ni membunuh monyet dia cakap. Malaysia is the best. The best. Kan cakap bohong. Kalau awak pergi keliling kita ni kan, masuk dalam hutan cukup. Awak masuk dalam hutan cukup. Kalau apa-apa terjadi lah, perang ke apa kan, masuk dalam hutan cukup. 3-4 bulan, setahun saya cakap makanan ada lagi. Binatang-binatang dalam hutan. Tahu tak? Ada sekali saya pergi satu tempat tu, dalam hutan dekat negara lain. Nak cari binatang je 3 jam jalan. Yang saya jumpa ular hijau je.
Yang saya nampak ular hijau, yang ular yang lain colour semua dia orang makan. Saya tak nak cakap negara mana lah kan. Lepas tu saya cakap dengan awak, Malaysia the best. Kat belakang rumah saya, biawak pun banyak. Terdesak tengah perang, biawak pun kita kena makan tau. Habis dah tak ada makanan, saya peguam bela TikTok. Oh, saya buat salah ke tuan? Dan kalau betul askar Chechen telah diberi kebenaran untuk membantu askar Hamas, baiklah, baguslah. Pasal kadang-kadang saya kalau berita yang tak confirm ni, saya takut nak bagi tahu anda. Terima kasih tahu Fendi. Saya takut nak bagi tahu anda. Sebab tu saya nak kena confirmkan. Macam dulu masa saya cerita askar Chechen berada di Syria untuk membantu mereka jadi polis, saya percaya kerana ada bukti. Jadi yang ni ada video yang menunjukkan terima kasih Din, yang askar Kadyrov berjumpa dengan Putin untuk menghantar askar Chechen ke Palestin ni belum confirm lagi. Hanya video, tulis-tulis kat bawah, kita pun tak faham apa dia cakap. Itu tak boleh. Berita macam tu masih stable. Itu masih belum confirm lagi. Kalau dah confirm, saya akan beritahu. Ada peluang tak laluan kita untuk ke sana? Ini bukan apa. Ini berita bukan laluan. Macam askar Chechen ni, dia orang dah. Kita ni, walaupun Malaysia ni negara bagus, tapi kita ni berada di tengah-tengah tau. Kita tak nak ada peperangan. Masih Mochi, kita tak nak ada peperangan. Sebab tu kita hanya beri bantuan apabila ada kejahatan senjata, baru Malaysia akan datang hantar askar mereka. Inilah Malaysia. Inilah Asia. Jadi kita bukannya nak berperang. Kita tak nak. Kita tahu kehancuran. Kita dah pernah dulu berperang. Berapa lama sebelum kita merdeka, Malaysia berperang. Tak berhenti-henti. Berapa lama? Berkurun lah. Berabad lah. Okey. PBB daripada Abidin PBB tak layan Gaza. Memang macam mana dia nak layan Gaza? Dia orang pun kuda US. Macam mana dia nak layan Gaza? Malaysia negara berkecuali betul. Yes boy, terima kasih. Call me Mr. Hura. Maja baru join. Terlambat. Dah lambat dah nak habis dah ni. Okey. Terima kasih siapa yang beri gift. Terima kasih siapa yang mendengar. Masya Allah. Insya Allah kalau ada berita-berita yang baik. Saya kadang-kadang kalau nak cerita pasal Palestin, saya takut hati orang terluka. Saya takut kadang-kadang bila saya buat berita ni, hati orang terluka. Sampai ada yang kata saya ni pro mana. Kerana saya menyampaikan berita. Jadi saya tak nak menipu orang. Saya cerita yang betul. Saya tak nak menipu orang dalam berita saya. Sebab tu awak dapat lihat berita saya ni lain sikit daripada masih ni. Lain sikit berita saya ni. Kerana saya tak nak menipu orang. Dah 6 bulan dah saya. 6 bulan ke 7 bulan saya buat berita ni. Tentang Ukraine. Apabila saya bercerita tentang askar Wagner, apa yang mereka lakukan, apa yang tu semua, orang ambil hati. Masa perang Ukraine tu, orang ambil hati dengan saya. Suddenly saya punya pengikut ni menurun. Kerana saya cerita yang benar. Saya cakap, kau kena cakap yang betul. Apa yang terjadi.
Sebab tu minta maaf kadang-kadang kalau lepas ni berita saya ni kan macam menyakitkan hati anda. Saya minta maaf. Kerana ini adalah kebenaran. Perang ni kelemahan, kebenaran semua kita nak kena cerita dengan betul baru kita tahu. Kalau saya ni nak bagi anda happy je, saya puji. Saya akan puji semua sekali saya akan pujilah. Suddenly dia kalah. Kalah tapi awak takkan dapat tahu macam mana dia boleh kalah. Awak takkan tahu macam mana. Kalau saya tak cakap benar, awak takkan tahu kenapa Ukraine kalah. Kenapa Amerika nak keluar daripada Ukraine, tak nak perang dengan Ukraine. Awak takkan tahu tu. Kerana saya side dengan US, saya puji dia. Saya teruskan propaganda US tu. Macam ni lah orang Amerika semua kena bohong dengan atok. Askar Amerika yang terbaik. 1 tahun lebih mereka ditipu. Askar Amerika yang terbaik begini begitu, lalas kalah. Dah sekarang nak pindah pula perang Palestin pula, negara kecil mereka nak bully. Nampak memang mereka adalah sifat pembuli. Mereka sekarang sedang mencari cara untuk menunjukkan yang mereka boleh menang. Dan Palestin lah jadi mangsa sekarang. Sebab tu sekarang kalau kita doakan yang paling baik, Hamas ni boleh bertahan selama 3-4 bulan ke apa, dapat bertahan, Masya Allah. Lagi teruklah mereka kena. Lepas tu kita doakan. Kalau boleh kita derma. Dekat mana-mana ada Palestin punya tabung, kita derma untuk mereka secepat mungkin. Ada duit lebih, dermakan untuk mereka, untuk pelarian Gaza ni. Pasal sana pun dah nak musim sejuk saya rasa. Jadi kita baru potong rambut. Jadi kita jangan lupa ada rezeki lebih, kita derma. Okey, untuk pelarian Gaza kita derma. Assalamualaikum. Selamat malam semua daripada Mr. Hurrah. Terima kasih yang join malam ni.